Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alia binti Ugus, nombor metrik GB 03782. Tajuk kumpulan kami adalah hukum membeli emas menggunakan kad kredit. Emas merupakan sejenis logam berwarna kuning yang sangat bernilai. Selain emas fizikal, ia juga boleh diubah untuk dijadikan perhiasan seperti rantai, cincin dan sebagainya. Islam telah mengkategorikan emas dalam salah satu daripada barangan ribawi yang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan seseorang terjerumus ke dalam sebarang transaksi yang mengandungi unsur riba. Rasulullah SAW telah menerangkan cara transaksi yang melibatkan barangan ribawi secara khusus. Takrif kad kredit menurut Kamus Oxford, ia adalah satu kad yang dikeluarkan oleh bank atau mana-mana pihak lain yang mana ia memberi kemudahan kepada pemegangnya untuk memperoleh barang-barang keperluannya secara tangguh bayaran hutang. Hutang dari sudut syarak menurut takrifan Al-Qadhi Ibnu Ar-Rahbi iaitu urusan pemindahan pertukaran hak milik secara jual beli atau seumpama dengannya yang mana salah satu pihak secara tunai manakala pihak kedua secara tangguh di atas tanggungannya dengan masa yang ditetapkan atau tidak. Manakala takrif yang dikeluarkan oleh Ketetapan Majlis Kesatuan Fiqh Islam Sedunia bagi kad kredit adalah satu bentuk penyata sandaran yang diiktiraf diberikan oleh pengeluar kepada mana-mana individu atau pihak yang diiktiraf melalui kontrak di antara kedua-dua belah pihak. Ia membolehkan pemegangnya membuat pembelian barangan atau khidmat dari semua pihak yang mengiktiraf pernyataan sandaran tanpa perlu membuat pembayaran tunai segera kerana ia mengandungi jaminan pembayaran dari pihak pengeluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narkida binti Ola, nombor metrik GB 03329. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan dalil dan juga hukum jual beli emas menggunakan kad kredit. Okey. Sebagaimana satu hadis berkaitan hukum jual beli emas ini yang berbunyi az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bisawain yadan biyadin. Ia bermaksud emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bagus dengan gandum bagus, gandum buruk dengan gandum buruk, kurma dengan kurma dan juga garam dengan garam. Dia kenalah sejenis sama dan langsung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Menurut hadis ini menunjukkan pengharaman jual beli emas dengan semua jenis. Jadi di sini saya ingin menerangkan juga berkaitan hukum jual beli emas secara ansuran. Okey, secara asal dia secara ansuran ataupun secara hutang, ataupun dalam tajuk ini kita boleh kaitkan berkaitan pembelian emas menggunakan kad kredit. Okey, secara asasnya hukum menjual beli emas ini mengikut pendapat 4 mazhab mengatakan haram menjual beli emas menggunakan sama ada secara ansuran ataupun secara hutang. Ini kerana emas tidak kira sama ada dia berbentuk fizikal ataupun telah berubah, tapi sifatnya tetap dikategorikan sebagai emas. Dan pendapat ini tidak sama dengan beberapa pendapat lain, iaitu pendapat daripada Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim mengatakan bahawa emas fizikal adalah haram untuk untuk dijual beli secara ansuran, tetapi apabila berubah bentuk menjadi cincin ataupun sebagainya, ia dianggap sebagai barangan dagangan. Okey, sebentar lagi kita akan mendengar perbahasan ulama berkaitan pembelian emas menggunakan kad kredit. Sekian. Adalah pihak yang mengeluarkan kad kredit itu selepas tempoh masa yang tertentu. Maksudnya haram menggunakan kad kredit, tidak sah pembelian menggunakan kad kredit itu sebab penjual emas tidak menerima bayaran dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, dalam tempoh masa yang tertentulah maksudnya. Okey.
Bagi pendapat yang kedua, pembelian emas menggunakan kad kredit adalah sah sama ada sandaran ataupun tidak. Kenapa adanya pendapat kedua ini? Hujahnya ialah penyata pembayaran yang terhasil melalui kad kredit dikira telah mewajibkan bank mengeluarkan kad untuk membuat pembayaran kepada penjual emas. Namun begitu, penjual emas perlu memastikan kad tersebut masih sah dan berfungsi. Bank bertindak sebagai penjamin terhadap pembayaran. Keadaan ini lebih jelas dan tiada kebimbangan dalam kes kad kredit dicuri atau digunakan oleh orang lain. Okey. Pendapat ketiga pula adalah harus membeli emas menggunakan kad kredit yang ada sandaran. Manakala kad kredit yang tiada sandaran tidak boleh digunakan untuk membeli emas. Hujahnya ialah pendapat ketiga ini menyatakan bahawa pemegang kad kredit yang membeli emas menggunakan kad kreditnya kemungkinan tidak mempunyai akaun dalam bank pengeluar kad. Ini menyebabkan penebusan penyata kad kredit dibuat tanpa wujud akaun yang mengandungi wang pemegang kad kredit. Di antara contoh kad kredit yang tiada sandaran seperti yang saya sebut tadilah, Mastercard, Express dan Visa. Ini termasuk dalam dua jenis kad yang saya sebut pertama tadi yang mengandungi unsur riba. Saya kata itulah yang menjadi hujah kepada pendapat yang ketiga itu tadi. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya terangkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.